Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Sebab pada hari ini Ustazah akan kongsikan tentang tajuk waktu dan masa yang terbaik untuk kita mendidik anak-anak kita, memberikan kesan yang sangat terbaik. Dan waktu dan tempat yang terbaik ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik, adakah suara Ustazah jelas di luar sana? Okey, insya-Allah kita doakan semoga Allah memudahkan urusan kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mendidik anak-anak kita di rumah maupun di mana sahaja kita berada, ia merupakan satu didikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tunjuk ajar kepada kita untuk mendidik anak-anak kita supaya dia menjadi anak yang mempunyai pemikiran yang soleh, ya, dan yang kedua, dia dapat memberikan tingkah laku yang soleh, dan yang ketiga, dapat melahirkan akhlak yang mulia. Perlu kita lihat tempat yang betul untuk kita mendidik dan memberikan nasihat yang baik kepada anak-anak. Yang kedua adalah masa yang betul untuk supaya didikan kita ini memberikan impak yang positif dan tempoh yang cepat. Baik, sebab tu ada di antara kita kadang-kadang mengeluh, ya, Ustazah, macam mana ya nak didik anak-anak saya? Kadang saya cakap dia buat tak tahu saja. Ataupun kadang-kadang kita bagi nasihat, kita didik dia, dia tak nak dengar. Dia buat tak tahu, macam tak dengar apa yang kita kata. Ya, contoh, dia tengah bermain, kita nasihat dia, kita bagi didikan pada dia, macam buat tak dengar aja. Kenapa? Ya, hari ini kita akan tengok sebenarnya Nabi mendidik anak-anak dan kanak-kanak yang berada pada sekitar Nabi, dan Nabi mendidik sahabat-sahabat supaya mendidik anak-anak menjadi anak yang lebih baik akhlaknya, lebih cepat melahirkan pemikiran yang soleh dan dapat melahirkan tingkah laku yang soleh. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW sebenarnya memerhatikan secara teliti, ya, secara teliti untuk mendidik anak-anak ni bukan main sebarangan sahaja. Bukan main sebarangan, main suka hati je. Anak tengah bergaduh pun kita nak bagi ceramah, ya. Anak tengah baru selesai mandi, keluar daripada bilik air pun kita sibuk juga nak memberikan didikan. Sebenarnya semua cara didikan kita dalam tempoh masa tengah nak pakai baju, semuanya boleh dan sangat-sangatlah dibolehkan dan dianjurkan dalam didikan semua perkara. Tetapi ada beberapa masa dan waktu yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Waktu-waktu ini sebenarnya bila kita tidak meninggalkan didikan, dia memberikan kesan yang sangat cepat dan dia memberikan ketenangan kepada anak-anak kita untuk mendengar dan masuk ke dalam jiwa mereka, bermain-main di fikiran mereka, dan boleh dikatakan ada masanya cepatnya memberikan kesan kepada tingkah laku mereka. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam didikan kepada anak-anak, Nabi mengajarkan kita dia akan memberikan kesan kepada 3 keadaan. 1, kepada pemikiran. Nabi mengajarkan kita mendidik anak-anak mesti memberikan pemikiran yang soleh. Ya, kalau kita ikut masa dan juga masa dan tempat yang diajarkan oleh Rasulullah sekejap lagi yang Ustazah akan kongsikan, ia akan melahirkan pemikiran anak-anak soleh dengan cepat.
Kemudian yang kedua, ia akan melahirkan tingkah laku. Jadi ramai ibu-ibu yang berkongsi dengan ustazah mengatakan bahawa kenapa perangai anak-anak saya ni macam-macam masalah. Ya, kerana kemungkinan kita tidak memanfaatkan masa yang ustazah akan sebutkan tadi dengan didikan yang sebenar yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan kebanyakan masa-masa yang ustazah akan kongsikan sekejap lagi selalu dibiarkan, diuruskan sendiri oleh anak-anak. Betul, kebanyakannya berlaku sedemikian. Kita banyak biarkan anak-anak kita dalam masa Waalaikumsalam, Puan Suzy, selamat datang, semoga Allah merahmati Puan, dan teruskan share di Facebook masing-masing. Ustazah baru mulakan slot dan insyaAllah semoga Allah merahmati kita. Kerana itu, kebanyakan masa-masa yang ustazah akan kongsikan sekejap lagi adalah masa yang selalu kita biarkan ia berlalu begitu sahaja. Masya Allah, ibu-ibu, ustazah rasa seperti, ya Allah, ya Tuhanku, andai kita dapat hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, kita akan dapat melihat perbuatan-perbuatan Rasulullah memberikan tunjuk ajar kepada kita serta suri teladan yang terbaik untuk kita dan anak-anak kita. Ibu-ibu yang baru bersama dengan ustazah, semoga Allah merahmati kita. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menitik beratkan waktu untuk memberikan didikan kepada anak-anak kecil. Ya, Masya Allah, maknanya kita jadi ibu bapa, jadi guru-guru kena perhatikan waktu yang mana yang sebenarnya untuk memberikan didikan yang memberikan impak yang sangat tinggi nilainya kepada akhlak dan tingkah laku serta pemikiran anak-anak kita. Pemikiran ni ibu-ibu susah nak didik. Anak-anak kita selalu berfikir seperti apa yang selalu mereka lihat. Kan? Di rumah banyak masa yang kita biarkan kepada anak-anak melihat TV, melihat tab, tengok tab, tengok YouTube, tengok handphone, tengok TV daripada pagi sampai petang. Jadi sebaliknya berlaku kepada Rasulullah dan juga sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka sebenarnya selalu membawa anak-anak mereka hadir ke majlis-majlis yang dihadiri oleh Rasulullah untuk mereka hidangkan kepada anak-anak mereka, lihat apakah perbuatan-perbuatan dan akhlak Rasulullah untuk anak-anak mereka tengok supaya melahirkan pemikiran yang baik. Masya Allah, itulah kita hari ini, ujian kita di akhir zaman. Kita nak memperlihatkan kepada anak-anak kita contoh teladan yang baik daripada akhlak Rasulullah. Siapa sebenarnya yang akan membawa akhlak yang baik ini kepada anak-anak kita? Andai di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat beruntung, salafus salih juga, mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah. Bagaimana mereka mempertontonkan kepada anak-anak mereka akhlak-akhlak yang baik, memperdengarkan kepada anak-anak mereka perkataan-perkataan daripada perkataan Rasulullah untuk anak-anak mereka dengar, untuk anak-anak mereka lihat, supaya membentuk pemikiran akhlak Rasulullah. Masya Allah, ibu-ibu. Maknanya jawapan yang kita perolehi hari ini ialah kita kena selalu dengar butir-butir ilmu untuk kita sendiri beramal dengan akhlak Rasulullah. Kita pula selalu mengucapkan kalimah-kalimah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada anak-anak kita, supaya mereka selalu mendengar, supaya mereka dapat melihat selalu tingkah laku kita di dalam rumah maupun di dalam kenderaan, maupun di atas kenderaan, maupun di atas meja makan, ataupun di mana sahaja, supaya
pemikiran mereka terdidik daripada pandangan mereka dengan akhlak Rasulullah. Berat tanggungjawab kita ibu-ibu, Masya Allah. Ya, kalaulah Ustazah bila baca kisah-kisah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, semakin takut untuk meneruskan pembacaan Ustazah, kerana betapa hebatnya dan betapa telitinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betapa telitinya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus salih dalam mendidik anak-anak supaya anak-anak ini membesar, supaya terbangun pemikiran yang soleh dan melahirkan perbuatan-perbuatan tingkah laku yang soleh, dan seterusnya melahirkan akhlak yang soleh. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan pada hari ini, sebenarnya Ustazah ingin berkongsikan kepada ibu-ibu masa dan tempat yang terbaik yang Rasulullah ajarkan kita, supaya masa ni jangan sesekali kita biarkan anak-anak kita sendiri tanpa adanya kita dan tanpa adanya didikan daripada didikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita tengok masa dan tempat yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita gunakan masa ini bila kita nasihatkan anak-anak kita, bila kita didik anak-anak kita pada masa ni, insya Allah dia akan jadi akhlak. Ia akan melahirkan pemikiran anak-anak kita, pemikiran akhlak Nabi. Ia akan melahirkan anak-anak kita tingkah laku yang mulia. Masya Allah ibu-ibu. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan satu, masa yang terbaik adalah ketika dalam perjalanan. Masya Allah. Dalam perjalanan ibu-ibu, dalam perjalanan ini maksudnya di atas kenderaan. Sama ada kita naik motor, sama ada kita naik kapal terbang, sama ada kita naik bas, sama ada kita naik Grab, sama ada kita naik basikal bawa anak-anak petang-petang jogging, sama ada kita bawa anak pergi bersiar-siar, kita ambil naik kenderaan. Kan kadang-kadang kita pergi bawa anak rehlah ke mana, ke tempat yang boleh sewa basikal kan. Kita naik basikal dengan anak-anak kita. Sama ada kita naik kereta ronda-ronda ataupun balik kampung dengan anak-anak kita. Ataupun pagi-pagi kita nak pergi kerja, kita nak hantar anak-anak kita ke taska, ataupun ke tadika, kita nak hantar anak-anak kita ke sekolah. Masya Allah. Betapa masa-masa ini telah kita bazirkan begitu sahaja. Masya Allah. Mungkin kita marah anak-anak kita dalam kenderaan. Masya Allah. Wa na'udzubillah. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Ataupun kita membiarkan anak-anak kita dalam penuh kelalaian. Naik saja kereta, sampai ke sekolah buka radio. Masya Allah. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Jangan biarkan anak-anak kita dibiarkan dengan penuh kelalaian seperti haiwan-haiwan. Masya Allah. Sesungguhnya ibu bapa lah yang merosakkan akhlak-akhlak anak-anak kerana membiarkan anak-anak kita dengan penuh kelalaian. Masya Allah ibu-ibu. Ya, kita muhasabah banyak masa kita dalam kenderaan dengan anak-anak kita. Kita nak balik kampung pun, tempoh masa yang ada dalam kenderaan dengan anak-anak kita cukup banyak. Masya Allah. Lepas tu kita bagi tag seorang satu. Ruginya, Masya Allah. Sebenarnya kita perlu membuat perancangan sekiranya kita akan buat perjalanan yang panjang. Okey, mula perjalanan kita nak buat apa? Ya, betul-betul tengok anak. Okey, tak apalah buka radio. Buka radio apa? Buka cerita apa?
Nak pergi nak tengok tag dalam perjalanan balik ke kampung, cerita apa yang kita nak hidangkan. Inilah ibu bapa yang berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam kitab mendidik anak dengan akhlak Rasulullah. Dalam perjalanan Rasulullah tidak pernah membiarkan anak-anak kecil dibiarkan begitu sahaja tanpa didikan akhlak. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, jilid yang ketiga, muka surat 541, menegaskan bahawa perjalanan itu dilakukan di atas kenderaan. Ibnu Abbas, kisah ini berlaku kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas masih kecil. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini mengatakan bahawa uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam baghlatun ahdaha lahu Kisra farakibaha bihablin min sya'ri thumma ardafani khalfah thumma sarani maliya thumma iltafata faqala ya ghulam, qultu labbaika ya Rasulullah, qala ihfazillah yahfazka. Masya Allah, Ibnu Abbas menceritakan kepada kita di dalam hadis ini, pada suatu hari aku menunggang bersama dengan Rasulullah Bighal. Bighal ni bukan kuda, bukan keldai. Dia merupakan kacukan kuda dengan keldai. Bighal ini ketika itu dihadiahkan oleh Kisra kepada Rasulullah. Ibnu Abbas menceritakan bahawa aku naik Bighal dengan Rasulullah. Ketika aku menunggangi Bighal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membonceng dengan Ibnu Abbas, dan kemudian ketika Rasulullah naikkan Bighal dengan Ibnu Abbas, Rasulullah memanggil dia, wahai anak kecil. Ya ghulam ini merupakan panggilan yang sangat mulia kepada anak-anak. Wahai anak kecil. Kalau kita panggil sayangku, adik, wahai sayangku, sayang, kita panggil anak-anak kita panggil anak murid kita. Kemudian Ibnu Abbas menjawab pada panggilan Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Apa Rasulullah cakap kepada Ibnu Abbas ketika di atas kenderaan ini? Kita muhasabah ibu-ibu, perkataan yang keluar daripada bibir Rasulullah kepada Ibnu Abbas ketika di atas kenderaan ini. Rasulullah sebutkan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Wahai anak kecil, jagalah agama Allah, Allah akan jaga kamu. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengarkan perkataan Nabi ini kepada anak kecil ketika naik kenderaan. Cuba kita muhasabah semula perkataan-perkataan kita kepada anak-anak kita ketika dalam kenderaan. Apakah perkataan-perkataan yang kita keluarkan kepada anak-anak kita? Nasihat-nasihat yang kita nasihatkan kepada anak-anak kita. Ustazah pernah membaca kisah-kisah ketika Nabi menasihatkan anak kecil di atas kenderaan. Nabi mengucapkan perkataan ini, banyak perkataan kepada anak-anak kecil. Ya Masya Allah, perkataan ini sentiasa diulang oleh Nabi kepada anak kecil. Masya Allah. Ihfazillah yahfazka. Maknanya ibu-ibu balik nanti kena sebut pada anak-anak kita. Naik saja kenderaan, bawa anak-anak kita, sebutkan berulang kali. Ustazah tak lupa saat pertama kali Ustazah nak sebutkan perkataan ini kepada anak-anak Ustazah, berdebar-debar jantung Ustazah, terasa takut, terasa malu, semuanya ada. Kali pertama Ustazah nak sebutkan pada anak-anak, Ustazah seolah-olah takut, seolah-olah malu dengan Allah. Masya Allah. Masya Allah.
Tapi kali pertama bila Ustazah sebutkan kepada anak-anak, anak-anak Ustazah semua terdiam, Masya Allah. Ustazah tak tahu, seolah-olah satu perkataan yang keluar, yang disebutkan ini, kita sebutkan kepada anak-anak, mereka terkaku. Ustazah tanya, dengar tak anak-anak? Mereka terdiam. Kemudian anak Ustazah bernama Muhammad Al-Fatih berkata, Umi, ya Muhammad, itu sahaja perkataan yang keluar daripada dia. Yang lain terdiam sahaja. Betapa perkataan ini satu perkataan yang dikeluarkan oleh seorang Nabi kepada kita supaya diajarkan kepada anak-anak kita ketika di atas kenderaan. Masya Allah ibu-ibu, bayangkan saat kita menyebutkan kepada anak-anak kita, ia disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada anak-anak kita. Masya Allah, semoga Allah merahmati kita dan anak-anak kita. Rasulullah menyebutkan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah pasti akan jagamu wahai anakku. Masya Allah. Cuba kita ulang perkataan ini ketika kita di atas kenderaan dengan anak-anak kita. Kita sebutkan kepada anak-anak kita, anak-anak, Umi nak ceritakan satu perkataan daripada Nabi. Semua dengar apa Umi nak cakap. Yang mana tengah cakap, yang mana tengah ketawa, kita tarik perhatian mereka. Dengar. Kalau tengah buka radio, tutup radio. Kalau suami Ustazah tengah memandu, selalunya Ustazah akan di sebelah kan. Kadang-kadang kita di belakang bila memandu anak-anak kan, anak-anak yang duduk depan, kita duduk di belakang. Kita tarik perhatian mereka. Kita sebutkan perkataan yang Nabi ajarkan ini di atas kenderaan adalah ihfazillah yahfazka. Mari kita jaga Allah, Allah pasti akan jaga kita. Masya Allah. Ada riwayat hadis yang lain menyebutkan, Nabi menyebutkan hadis ini kepada anak-anak kecil di atas kenderaan, berulang kali. Masya Allah ibu-ibu. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahawa selepas aku mendengarkan kata-kata Nabi ini, aku sangat menjaga akhlakku ketika di atas kenderaan. Masya Allah. Maknanya ibu-ibu, bila kita naik kenderaan, selalu berlaku apa yang berlaku. Anak-anak kita tak boleh duduk diam kadang-kadang kan. Maknanya nak didik akhlak anak-anak ketika di atas kenderaan itu sangat penting. Naik kenderaan, anak-anak kadang bergaduh. Kita beli makanan, kadang-kadang kita nak makan dalam kenderaan. Kita pun bagi satu-satu makanan dekat seorang satu air mungkin. Kita nasihatkan kepada anak-anak kita, wahai anak-anak, nak makan kena ikut akhlak Rasulullah ajarkan. Nak minum macam mana? Masya Allah. Ketika di atas kenderaan, inilah sebenarnya didikan kita akan berhasil dengan cepat. Maka bila naik kita kenderaan kereta, nak pergi sekolah, nak pergi kedai, nak pergi beli barang, nak pergi pasar raya, nak pergi beli baju, jangan sesekali kita biarkan waktu ini. Masya Allah. Kerana Nabi mengajarkan 3 waktu tak boleh kita biarkan tanpa didikan. Satu, dalam kenderaan. Bila kita naik kenderaan, jangan biarkan dia kosong tanpa didikan akhlak. Anak makan ke, anak bergaduh ke, semuanya kena dididik dengan akhlak. Akan menjadi didikan yang paling berkesan. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, bila kita naik kenderaan nak pergi mana-mana, jangan sesekali kita biar saja anak-anak kita. Lepas tu kita buat apa? Kita toleh belakang, kita jerit, kita marah anak-anak kita. Wa na'udzubillah.
Semalam Ustazah kongsikan ibu-ibu yang mendidik anak-anak dengan akhlak soleh, ibu-ibu yang beramal dengan akhlak soleh, biar kita didik anak-anak kita dengan akhlak soleh. Apa akan Allah buat kepada kita? Allah berikan kepada kita berita baik bahawa malaikat mendoakan kita setiap masa ketika kita mendidik anak-anak kita dengan akhlak. Masya Allah ibu-ibu, subhanallah. Ya, malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita supaya Allah memasukkan kita ke dalam syurga adnin. Masya Allah. Ya, malaikat doakan kita yang disebutkan di dalam surah Ghafir ayat 40. Ayat 8. Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Ini doa malaikat. Allah berikan kepada kita kabar gembira bagi ibu-ibu yang di bibirnya sentiasa mendidik akhlak anak-anak. Hari ini kita sambung pengajaran kita. Kita naik kenderaan, jangan biar anak-anak. Mesti didik anak-anak dengan akhlak Nabi. Nabi, malaikat doa kita setiap detik supaya kita dan anak-anak kita masuk dalam syurga adn. Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Nabi dan juga sahabat-sahabat tidak pernah membiarkan anak-anak naik kenderaan begitu sahaja. Ada lagi satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ketika itu masih kecil. Abdullah bin Ja'far meriwayatkan hadis ini. Masya Allah. Ketika mana Abdullah bin Ja'far naik kenderaan dengan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad juga mengajarkan kita nak bagi tahu sesuatu perkara yang penting kepada anak-anak kita juga di atas kenderaan. Masya Allah. Contoh ibu-ibu. Ada ibu-ibu kongsikan dengan Ustazah, anak-anak ada masalah ya. Baik, antara waktu yang paling bagus juga untuk menasihatkan anak-anak kita yang ada masalah. Kan kita nak anak-anak kita yang remaja mungkin ajak dia naik kereta, bawa dia pergi, cari bonding time dengan dia ketika di atas kenderaan. Masya Allah. Jadi masa naik kenderaan tu buka cerita. Tapi ingat, mulakanlah dengan nasihat yang diajarkan oleh Nabi tadi. Ihfazillah yahfazka. Wahai anakku, ada satu perkara Umi nak ingatkan untuk diri Umi dan juga kamu. Nabi ajarkan kita, jagalah Allah, Allah akan jaga kita. Lepas itu, mulakan perbicaraan kita dengan anak-anak kita. Kalau rasa anak sulung kita tu agak keras kepala dia, tak nak dengar nasihat, cakap dalam rumah tak nak dengar, jom petang ni Umi nak bawa akak pergi jalan. Ya, gunakan masa yang diajarkan oleh Rasulullah ini untuk mendidik anak-anak kita. Abdullah bin Ja'far menceritakan dalam satu hadis di mana Rasulullah menceritakan kepadaku satu rahsia, iaitu Nabi menceritakan kepada Abdullah bin Ja'far ini bagaimana akhlak Nabi ketika dalam bilik air ketika Rasulullah buang air. Masya Allah. Rasulullah ceritakan kepada Abdullah bin Ja'far, dia kata Rasulullah SAW paling suka memakai penutup kepala. Ya, maknanya Rasulullah ni ajarkan rahsia kepada Abdullah bin Ja'far. Bila masuk toilet, Rasulullah tutup kepala dengan apa? Kadang-kadang kita tutup kepala dengan kain tuala kan ibu-ibu? Buat tak? Kalau tak buat, buat lepas ni. Inilah akhlak Rasulullah. Ya, Masya Allah. Rasulullah bila masuk toilet, maksudnya Rasulullah ajarkan kita adab. Ya, tutup kepala. Ni nak buang air besar, kena tutup kepala. Rasulullah ceritakan kepada Abdullah bin Ja'far, Rasulullah paling suka tutup kepala ketika buang air adalah dengan
gundukan tanah ataupun gerumbul pohon kurma. Masya Allah, dengan daun pokok kurma Rasulullah gunakan untuk tutup kepala ketika buang air. Masya Allah. Ini antara rahsia yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab Mendidik Anak-anak dengan Akhlak Rasulullah. Kalau kita ada benda yang penting nak cerita kepada anak-anak, kena ambil peluang di atas kenderaan. Masya Allah ibu-ibu. Jadi lepas ni, kalau kita naik kenderaan, jangan baik, kalau lepas ni kita naik kenderaan, jangan sesekali kita biarkan anak-anak kita begitu sahaja di atas kenderaan. Semoga masa-masa itu kita manfaatkan dengan betul. Ya, naik kenderaan, kita baca surah Al-Fatihah, kita banyakkan berzikir. Jadi kita juga terdidik akhlak mulia kita ketika di atas kenderaan dengan anak-anak. Jadinya Rasulullah, sahabat-sahabat sebenarnya mereka lebih suka membawa anak-anak pergi ke majlis bertemu dengan Rasulullah, supaya anak-anak mereka melihat secara terus akhlak-akhlak yang Rasulullah ada. Tetapi kita bagaimana nak bawa anak-anak pergi jumpa Rasulullah kat mana? Maknanya kitalah yang kena banyak mendengar ilmu-ilmu mendidik anak-anak dengan akhlak Rasulullah. Kita perbaiki akhlak kita perlahan-lahan. Akhlak kita lah yang menjadi contoh teladan kepada anak-anak. Kalau kita tidak pernah memperbaiki akhlak kita, maknanya rugilah kita. Dalam tempoh perjalanan kita naik kenderaan itu, akhlak kita ditontoni oleh anak-anak kita dengan akhlak siapa? Masya Allah, rugilah. Ya, malu Ustazah nak sebut untuk diri Ustazah juga dan untuk ibu-ibu yang terpilih bersama Ustazah hari ini. InsyaAllah Ustazah rasa cukup setakat itu hari ini. Ada 3 masa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita memanfaatkan dia supaya masanya digunakan untuk mendidik anak-anak. Ustazah nak sudahi setakat ini sahaja hari ini. Ustazah akan sambung seterusnya pada sesi yang kedua dan ketiga insya-Allah. Masa apa yang sebenarnya Nabi ajarkan kita untuk digunakan supaya masa-masa ini bila kita gunakan dia, kita didik anak kita, masya-Allah, terus masuk ke dalam jiwa dia, terus menghasilkan akhlak yang baik insya-Allah. Jangan lupa bersama Ustazah esok, bukan besok, bersama Ustazah pada hari Ahad, ya, Jumaat Sabtu insya-Allah Ustazah tidak akan ke udara live. Ustazah akan terus bersama dengan ibu-ibu pada hari Ahad insya-Allah. Sambungan kita masa dan waktu yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah untuk memberikan nasihat dan didikan akhlak kepada anak-anak kita supaya mereka menjadi pemikiran soleh, tingkah laku yang baik dan juga akhlak mulia. InsyaAllah, jika ibu-ibu ada soalan untuk tanyakan kepada Ustazah di sini, dipersilakan. Semoga kita dapat memanfaatkan masa kita ini dengan memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita dengan akhlak Rasulullah. Moga-moga kita dimuliakan oleh Allah ibu-ibu. Ustazah semakin bercakap dengan ibu-ibu ni sebenarnya semakin takut, semakin mengingatkan Rasulullah dan semakin merindui Rasulullah, semakin ingat dosa-dosa Ustazah yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa-dosa Ustazah dengan anak-anak Ustazah. Marilah kita terus memperbaiki diri kita tanpa kita memikirkan orang lain, hanya Allah sahaja dambaan kita. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Surah Al-Kahfi menceritakan kepada kita, sesiapa yang rindu untuk bertemu dengan Allah, dia akan memperbaiki amal salehnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga amal saleh kita semakin bertambah dan Rasulullah menyebutkan maka insya-Allah amal saleh anak-anak kita akan bertambah juga. Maka insya-Allah Ustazah ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada ibu-ibu yang meluangkan masa bersama Ustazah hari ini. Jangan lupa share,
dengan sahabat-sahabat ibu-ibu kita yang lain. Kita nak bukan kita saja masuk syurga, kita nak ajak semua sahabat-sahabat kita bersama-sama dengan kita masuk syurga, memperbaiki akhlak kita. InsyaAllah Ustazah mohon maaf di atas segala kekurangan Ustazah pada hari ini, menyampaikan ilmu kepada ibu-ibu untuk diri Ustazah dan ibu-ibu di luar sana. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.